Okay, Alhamdulillah, kita sambung dengan video yang ketiga. Teliti dan faham. Teliti dan faham. Kitab Allah SWT di sepanjang zaman. Itu dia punya tajuk. Tajuknya, Kitab Allah SWT di sepanjang zaman. Kita tengok kepada apa maksud Kitab Allah SWT. Kitab Allah SWT bermaksud kalam Allah. Kalam Allah. Kalam ini ialah kata-kata. Sekali lagi, kitab Allah SWT bermaksud kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredai Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud kitab Allah ini maksudnya ialah kalam Allah, kata-kata Allah yang diwahyukan. Maksudnya yang diberikan ataupun diberikan kepada, disampaikan kepada para nabi dan rasul. Ya, nabi dan rasul ini ada bezanya. Ustaz akan terang kemudian, insya-Allah, nabi ini apa, rasul ni apa. Tapi kedua-duanya merupakan utusan Allah. Kitab ini mengandungi syariat. Maksudnya kitab Allah ini mengandungi syariat. Syariat ini ialah jalan-jalan ataupun cara-cara ataupun panduan. Itu maksud syariat ya. Syariat ini ialah jalan dan petunjuk memimpin manusia ke jalan yang benar. Maksudnya jalan yang benar ini jalan yang Allah nak dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Okey. Kalau kamu nak lebih faham, kamu ulang video ini selepas kamu dah habis, kamu ulang lagi sehingga kamu faham. Baik, kita tengok antara nama kitab yang wajib kita ketahui dan nabi-nabi yang membawa ataupun yang mendapat kitab tersebut. Yang pertama kita tengok nama kitab yang wajib kita ketahui. Yang pertama iaitu Zabur. Kitab yang pertama ialah kitab Zabur namanya. Kitab Zabur diberi kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud, kitab Zabur. Yang kedua kitab Taurat. Kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa. Kitab Taurat, Nabi Musa alaihissalam. Seterusnya, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ini ialah, kalau sekarang ini dipanggil sebagai Bible. Jadi, itulah kitab Injil. Jadi, 3 kitab yang telah kita tahu, iaitu yang pertama Zabur, Taurat, Injil. Dan yang seterusnya, yang keempat, iaitu kitab Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kitab Al-Quran inilah satu-satunya kitab yang tidak diubah isi kandungannya sehinggalah ke hari ini. Manakala kitab Zabur, Taurat, Injil, kitab-kitab ini telah diubah isi kandungannya dan tidak dapat dikenal pasti yang mana kalam Allah, yang mana yang telah diubah. Namun begitu, Al-Quran ini isi kandungannya telah lengkap menceritakan tentang agama yang diredai oleh Allah SWT. Jadi ketiga-tiga kitab di atas ini, Zabur, Taurat dan Injil, tidak boleh lagi digunakan pada masa sekarang setelah wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quran. Selepas zaman Nabi Muhammad SAW, kitab Zabur, Taurat dan Injil tidak boleh lagi digunakan. Namun begitu, kita kena yakin dan percaya dan kena tahu bahawa Zabur, Taurat, Injil ini juga ialah kitab daripada Allah. Cuma tidak boleh digunakan lagi kerana telah diselewengkan. Melainkan
Al-Quran. Jadi, janganlah kamu nak pergi belajar Zabur, Taurat ini, tak perlulah. Takut kamu tidak dapat bawa ataupun kamu tidak dapat kenal pasti. Dalamilah Al-Quran yang lengkap dengan perintah dan larangan Allah SWT. Okay, jadi itu sahaja yang Ustaz dapat terangkan kepada kamu serba sedikit. Dan insya-Allah ada lagi beberapa tajuk kecil di bawah tajuk beriman kepada kitab ini. Kita akan sambung pada kelas akan datang, insya-Allah. Jadi kalau kamu tidak faham, kamu boleh hubungi Ustaz untuk tanya. Ya, Ustaz harap ilmu ini disampaikan kerana kamu dapat faham. Kalau tak banyak pun, sedikit pun dah bersyukur. Jadi tugasan mungkin Ustaz akan bagi, kamu jawablah dengan baik. Kalau ada, kamu jawab. Kalau tak ada, kamu ulanglah video ini sehingga kamu faham. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.